Hello, salam sejahtera dan apa khabar semua? Welcome to channel baru Sembang-Sembang Finance di mana kita akan sembang pasal segala-gala hal ekonomi dan kewangan. Hari ini kita akan sembang pasal bajet 2023 dengan fokus kepada individu. Dalam video ini, saya akan rumuskan bajet 2023 kepada 15 perkara yang akan memberi impak kepada individu. Let's go! Kejap. Okey, bajet ni boleh pakai lagi ke? Parlimen baru je dibubarkan. So, kepada yang tak tahu, Perdana Menteri kita baru saja mengumumkan pembubaran Parlimen pada 10 hari bulan 10. Yes, the same 10-10 sale untuk Shopee tu. So, saya memang faham kalau awak tak baca berita sebab buka komputer pun tengok Shopee sale je lah. Siapa nak tengok berita kan? So, hari Jumaat tu, Menteri Kewangan bentangkan bajet sampai 2 jam lebih. Tapi pada Isnin yang berikutnya, Perdana Menteri kita pula cakap, okey, bubar Parlimen. So, kalau ikut SOP, bajet ini kira tak sah. Hanya RUU yang sudah diluluskan tidak akan terluput sebab pembubaran Parlimen. So, sekian sajalah video ni. Okey, acah je. Okey, sebenarnya sungguh pun bajet ni besar kemungkinannya akan luput. Tetapi kebiasaannya selepas kerajaan baru dibentuk, sekiranya tiada apa-apa pertukaran kabinet yang terlampau, biasanya kerajaan baru dia akan ikut balik bajet yang sudah dibuat. Lebih-lebih lah kalau Menteri Kewangan tu dia sama. Ada kemungkinan bajet ini masih akan diteruskan sekiranya tidak ada pertukaran Parlimen yang mendadak. Okey, so dengan itu kita akan teruskan video kita. Okey, kita mulakan dengan perkara-perkara yang memberi impak kepada M40 dahulu. Okey, saya suka sangat bajet 2023 ni sebab dah lama sangat M40 tak dapat apa-apa pun tahu. Biasanya bila bajet dibentangkan, banyak manfaat diberikan kepada golongan B40 dan sektor bisnes. Tapi biasanya T20 tak dapat apa-apa lah, maklum lah kan, namanya T20 kan. Tapi golongan M40 ni, dia selalu tersepit di tengah-tengah tau. Kesian juga orang-orang ni. Biasanya dalam bajet tahun-tahun lepas kan, M40 apa-apa pun tak dapat bantuan. So, bila tahun ni dia ada goodies untuk M40, saya pun terkejut lah. So, apakah bantuan kewangan bajet 2023 untuk M40? Kadar cukai diturunkan kepada 2%. Awak boleh lihat jadual di sebelah. Katakan awak punya gaji RM50,000 hingga RM70,000 setahun. Kadar cukai awak akan diturunkan daripada 13 kepada 11%. Katakan gaji awak RM70,000 kepada RM100,000. Kadar cukai awak akan diturunkan daripada 21% kepada 19%. Untuk yang gaji RM100,000 ke RM250,000 setahun, dia tiada pertukaran, masih sama 24%. Tetapi yang untuk RM250,000 ke atas ni dah kira T20 lah kita kan. So yang RM250,000 ke atas sehingga RM600,000, dia akan dicampurkan dalam satu segmen, satu kategori 25% sahaja. So, jika anda golongan M40, dianggarkan awak akan jimat lebih kurang cukai sebanyak RM1,000 lah. So, ini kira goodies untuk M40 lah. Sebab biasanya tak dapat apa-apa pun. So, sekarang dapat RM1,000 okey lah kan. Okey. Bantuan kedua untuk golongan M40 adalah inisiatif e-Pemula M40. Inisiatif ni memberikan tawaran kredit e-dompet sebanyak RM100 untuk yang berpendapatan RM100,000 ke bawah. So, sebenarnya inisiatif ni merangkumi P40 jugalah. Bukan M40 je. Duit tu tetap duit kan. Itu dua je lah yang untuk golongan M40. Kan saya dah cakap kesian juga golongan M40 ni kan. Biasanya dia bayar cukai je tapi apa-apa pun tak dapat. So, kali ni bajet 2023 ada RM1,000 lebih tu untuk inisiatif M40. Kira okey jugalah. Okey, sekarang kita cakap pula pasal BKM ataupun Bantuan Keluarga Malaysia. Untuk isi rumah berpendapatan bulanan kurang daripada RM2,500 dan menanggung 5 anak atau lebih, layak menerima BKM sebanyak RM2,500. Ini kategori baru untuk 2023. Sebelum ni memang tak ada. Bagi isi rumah sehingga 4 orang anak, layak dapat RM1,000 hingga RM2,000. Kepada isi rumah berpendapatan RM2,500 kepada yang RM5,000, bantuan keluarga Malaysia dia adalah lebih kurang RM500 sehingga RM1,250.
Warga emas tiada pasangan atau golongan bujang akan menerima RM600 dan RM350 respektifly lah. Dan jika anda ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan, RM500 akan diberikan one off. Ini bermaksud anda boleh dapat bantuan sehingga maksima RM3,000 ditingkatkan daripada RM2,500. Okey. Dan yang terakhir, jika anda melahirkan anak di bawah inisiatif Cahaya Mata Keluarga Malaysia, anda akan mendapat RM500 one off. Okey. Nombor 4. Sekarang kita cakap pula yang berkaitan dengan EPF. Yang pertamanya, had caruman sendiri ataupun self-contribution EPF dinaikkan daripada RM60,000 kepada RM100,000. Baguslah benda ni. Maklumlah EPF return dia lebih kurang 6 hingga 7% setahun. Okey, so sekarang bila awak boleh tambah caruman, awak buatlah. Okey, saya ada satu kawan yang umurnya dah nak bersara lah tu. Dia kata, dia suka sangat bila dia dengar inisiatif ni. Sebab orang yang nak bersara biasanya dia nak ambil dividen, dia nak ambil passive income kan. So saya tahulah banyak di Malaysia ni yang suka main maksimumkan caruman dia kan. EPF dia buat, amanah saham dia buat. So bagi yang bersara tu nak cepat-cepatkan maksimum caruman, dah buatlah. Bila dah bersara nanti passive income dari dividen ni lagi tinggi. Okey, seterusnya nombor 5. Pelepasan cukai sebanyak RM3,000 diperluaskan untuk merangkumi caruman sendiri EPF. Nah, okey. Dahulunya caruman sendiri tak kira. Saya pun tak tahu kenapa. So, sekarang dia kira best lah. Okey. Nampak sangat kerajaan nak menggalakkan rakyat untuk melabur semula dalam EPF ni. Maklumlah kita dah withdraw EPF 2 kali kan. So, saya faham masa tu COVID banyak rakyat yang susah. So okey lah, kita ambil keluar withdrawal EPF kan. Tapi sebenarnya withdrawal EPF ni boleh diibaratkan sebagai ambil duit daripada masa hadapan untuk kegunaan hari ni. So kita kena ingat, bila kita masih muda, senang lagi kita boleh kerja kan. Dah tua nanti susah sikit nak kerja. Kalau duit untuk hari tua kita dah habis untuk gunakan, lepas tu dah tua tu tak boleh nak kerja, siapa nak sara kita? So inisiatif kerajaan seperti ni memang saya support. Sebab dia nak menggalakkan rakyat untuk invest semula ke dalam EPF. Dan akhir sekali, EPF Aisaraan akan dilanjutkan pada tahun 2023. Okey, matching EPF Aisaraan ni sebenarnya matching contribution daripada kerajaan lah. Biasanya matching contribution ni daripada awak punya employer lah, awak punya boss kan. Syarikat company dia akan buat matching contribution. Tapi bagi yang self-employed tu, yang kerja sendiri, dia tak ada matching contribution. So kerajaan akan beri biasanya 250 lah untuk tahun-tahun yang lepas. Tapi tahun ni dia akan tahun 2023 dia akan dinaikkan kepada RM300. Okey. Sekali lagi, free money is free money. Kerajaan dah naikkan matching contribution. So kalau boleh buatlah caruman. Nombor 7. Okey, selepas cakap pasal EPF, kita cakap pula pasal ASB, amanah saham. Okey, ASB dan ASB 2 dinaikkan had dia kepada RM300,000 berbanding dengan RM200,000 contribution dia lah. Benda ni sama juga lebih kurang dengan EPF. Kerajaan saya rasa nak galakkan kita simpan duit dan melabur. Sebab masa dalam COVID tu dah banyak sangat duit kita ambil keluar. So tak baik lah untuk usia tua nanti. So kerajaan nak galakkan kita simpan duit balik. So sekarang dia beri banyak inisiatif untuk ASB dengan EPF. So sekarang COVID ni pun dah terkawal. Situasi kewangan kita pun dah bertambah baik berbanding 2 tahun lepas. Okay, saya tak cakap dia baik, tapi dah bertambah baik berbanding 2 tahun yang lepas. So gunakan masa ni untuk tambahkan kita punya savings. Okay, juga berkaitan dengan ASB. Nombor 8. Bank Simpanan Nasional juga akan menyediakan dana pinjaman untuk membantu B40 Bumiputra melabur dalam ASB dengan tawaran pinjaman pada kadar 1.5%, melibatkan dana lebih kurang RM100 juta Malaysia. Okey, so yang tak faham, benda ni senang je. Awak ambil duit, pinjam daripada Bank Simpanan Nasional pada kadar 1.5% faedah dia. Lepas tu awak ambil duit tu, masukkan dalam ASB. Kenapa buat? Sebabnya kadar pulangan ASB tu biasanya lebih tinggi daripada 1.5% lah.
Benda ni kira macam free money lah. Awak ambil RM1 daripada bank A, letak dalam bank B, dapat balik RM1.10. Macam tu lah kira. Betul tak? So, kalau awak layak, cuba dapatkan. Nombor 9. Bagi yang berhutang dengan PTPTN, awak boleh dapatkan diskaun seperti berikut. 20% diskaun jika langsaikan hutang dengan penuh. 15% sekiranya langsaikan hutang sebanyak 50%. Dan diskaun 15% sekiranya membuat bayaran melalui potongan gaji. Okey. Ada yang tertanya-tanya, patutkah saya jelaskan hutang PTPTN saya? Biasanya interest PTPTN ni sikit je. Kalau tak salah saya lebih kurang 1% je kan. So kalau ikut personal finance punya best practice lah, biasanya saya akan cakap jangan langsaikan hutang dengan penuh. Sebab duit yang awak ada tu boleh masukkan dalam katakan ASB ke atau EPF ke, dapat balik lebih daripada 1%, betul tak? So dalam ASB tu lebih kurang 5%, dalam EPF tu lebih kurang 7%. So pada pendapat saya, lebih baik kita buat bayaran melalui potongan gaji. So kita boleh ambil 15% diskaun tu, tapi kita terus bayar 1% kepada PTPTN. Ambil semua duit yang awak ada, masukkan dalam EPF atau ASB. So duit kita lagi untung lah kiranya, betul tak? Okey, nombor 10. Kita akan bincang pula inisiatif pelepasan cukai. Ada banyak jugalah, tapi kita campurkan semua dalam satu kategori untuk senang kita bincangkan. Okey, nombor 10A. Yang pertamanya, pelepasan cukai untuk perbelanjaan perubatan kini termasuk perbelanjaan pergigian sebanyak RM1,000. Maksudnya, asalkan awak pergi ke doktor gigi yang dah registered dengan Malaysian Dental Council, awak layak dapat pelepasan cukai ni. Dulunya tak ada lah. Dulunya untuk medical saja. Pergigian memang tak ada. So, kalau sekarang dah ada tu, kira best lah. 10B. Pelepasan cukai untuk COVID-19 test. So, kalau awak buat COVID-19 test, awak boleh dapat pelepasan cukai. 10C. Pelepasan cukai berikut diteruskan sehingga Year of Assessment 2024. Sebanyak RM3K untuk tadika. Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN sebanyak RM8,000. Okey, kepada yang melabur dengan SSPN, awak boleh mendapat pelepasan cukai. Sekali lagi, awak tengok di sini, nampak sangat kerajaan nak menggalakkan rakyat simpan duit dan melabur duit. Dia tak nak lagi awak berbelanja macam dalam tahun COVID tu, dua tahun yang lepas. Kalau kita nak kurangkan bayar cukai, melaburlah dengan agensi-agensi ni. EPF pun dia ada pelepasan cukai, sekarang SSPN pun ada pelepasan cukai. Kalau nak kurangkan bayar cukai, melaburlah dengan agensi-agensi ni. Dah lah kurang bayar cukai, lepas tu dapat lagi dividen. So, bagi yang tak tahu menguruskan duit dia, inilah cara yang paling bijak. Betul tak? 10D. Dan akhir sekali, program Kasih Suri Keluarga Malaysia akan dilanjutkan kepada tahun 2023. Suri rumah yang layak akan dapat RM600 setahun. RM480 dia masuk dalam EPF, RM120 dia masuk dalam SOSCO. Okey, selepas ni kita cakap pasal benda-benda per keso. Nombor 11. Kerajaan akan menanggung 80% daripada nilai caruman per keso. Subsidi ni akan dikembangkan untuk merangkumi pemandu teksi dan gig worker yang macam buat Grab tu lah, Grab dengan Foodpanda. Okey, nombor 12. Individu bekerja sendiri akan dikenakan caruman SOCSO dengan wajib. Okey, basically Self-Employment Social Security Scheme. Nombor 13. Bantuan mobiliti akan diberikan kepada pekerja yang berpindah tempat kerja ke negeri lain. So, katakan awak berpindah daripada negeri lain ke negeri lain di Peninsula Malaysia, awak akan dapat sebenarnya RM500. Dari Sabah Sarawak ke Peninsula atau dari Peninsula ke Sabah Sarawak, dapatlah RM1,000. Okey. Kita hampir dah nak habis, sikit je lagi. Number 14. Pengecualian cukai stamp untuk rumah bernilai RM500,000 ke RM1 juta ditingkatkan daripada 50% kepada 75%. Okey, untuk first time home owner sahajalah. Nombor 15. Cukai stamp RM10. Okey, sekarang ni jika awak nak buat pindahan nama rumah antara keluarga, contohnya daripada ibu bapa kepada anak, ataupun daripada atuk nenek kepada anak ke dan sebagainya, pinjaman cukai stamp sekarang akan dikenakan charge RM10 saja. Dan
pinjaman pendidikan atau beasiswa dulu untuk pengajian tinggi saja cukai stem RM10 ni, tapi sekarang akan dikembangkan untuk merangkumi yang lain-lain seperti vocational, professional dan sebagainya. Dan akhirnya nombor 16. Wanita yang pulang bekerja dikecualikan daripada bayar teks. Wow! Bestnya! Memanglah masa COVID ni banyak yang berhenti bekerja. So sekarang ni bila ekonomi kita dah lebih baik, kerajaan pun berharap lah semua orang pulang bekerja kan. Sebab bila awak pulang bekerja, awak boleh dapat gaji tu boleh digunakan untuk menggerakkan ekonomi lah. Semakin ramai orang bekerja, semakin ramai duit yang sedia ada untuk menggerakkan ekonomi. Saya rasa lah itulah harapan kerajaan. So yang inisiatif ni wanita dikecualikan daripada bayar teks, saya rasa sangat-sangat bagus. Okey, tapi untuk dapat pengecualian ni, awak kena dapatkan aplikasi daripada Talent Corporation Malaysian Berhad atau Talent Corp, bermula daripada 1 Januari 2023 dan awak mesti sekurang-kurangnya berhenti kerja 2 tahun. So kalau awak wanita dan layak untuk dapat pengecualian ni, silalah daftar dengan Talent Corp. Okey, itu sahajalah untuk video kali ini. Saya berharap rumusan bajet ini telah memudahkan hari anda. Jika awak suka konten saya, tolong like dan subscribe channel saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.